Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismail Sabri Yaakob baru saja mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Kerajaan baru belum dibentuk lagi pun. Ahli Kabinet belum diumumkan lagi dan belum diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tapi sudah mula timbul kontroversi. Sudah mula golongan anti Bersatu atau anti PBBM di dalam UMNO membuat kacau. Mereka menimbulkan isu, adakah kerajaan ini, kerajaan baru ini, kerajaan Barisan Nasional ataupun kerajaan Perikatan Nasional. Mereka bergembira yang UMNO sudah kembali menerajui atau mengetuahi kerajaan. Dan ini ialah kerajaan UMNO Barisan Nasional. Bukan saja ini bukan kerajaan Perikatan Nasional, tetapi tidak pernah wujud pun kerajaan Perikatan Nasional walaupun masa di bawah Muhyiddin dulu. Apa guna timbulkan benda ini? Benda yang hanya untuk nak membuat sakit hati saja. Provoke. Cuma nak suruh orang terasa, jadi mungkin kalau jolok Parti Bersatu, mereka akan mungkin marah ataupun merajuk dan mungkin mereka akan jawab balik. Jawab balik yang UMNO Barisan berapa kursi saja? 40 lebih kursi saja. Tanpa PAS, tanpa Bersatu, UMNO tak boleh memerintah, UMNO tak boleh bentuk kerajaan. Jadi bukanlah kata tanpa parti lain, Barisan Nasional sahaja ataupun UMNO sahaja mampu bentuk kerajaan. Dan kalau orang PAS atau orang Bersatu jawab macam tu, marah pula. Dan orang UMNO ni cepat melatah. Baik Lokman Nur Adam, Abdul Rahman Dahlan, Poat, ramai. Mulut laser. Suka mengutuk. Bila buka je, orang ni bodoh. Orang ni tak pandai. Orang ni gila. Semua orang tak betul. Dia orang saja yang betul. Orang lain semua tak kena. Jadi, ini sudah menjadi permainan mereka lebih dari setahun kebelakangan ini. Asyik mengutuk je. Asyik mengata saja. Dan sehari selepas Perdana Menteri baru angkat sumpah, sebelum kerajaan baru boleh dibentuk, dah mula mengutuk, mengata dan nak buat sakit hati. Jadi orang pun ada perasaan juga. Kita semua manusia. Jadi sekira asyik kutuk, asyik mengata saja, lama-lama kita pun tak tahan. Kita pun akan kata, okay, go to hell. Kalau awak rasa awak boleh memerintah tanpa kita, tak apalah, biar kita keluar dari kerajaan, awak memerintah seorang. Atau adakah ini maksud mereka? Tujuan mereka nak suruh kita sakit hati, nak suruh Parti Bersatu dengan PAS kecil hati, merajuk, keluar, supaya mereka ada alasan. Alasan untuk bergabung dengan DAP dan PKR. Kalau sekarang ni dia buat, mereka orang akan kata UMNO Barisan ni nak pecah belahkan Melayu. Sudah ada kerajaan Melayu, dia orang tinggalkan, dia orang pergi kepada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ni 30 lebih sikit aja orang Melayu. 60 orang bukan Melayu. Jadi kalau UMNO Barisan bergabung dengan Pakatan, mungkin akan timbul isu. Kenapa bergabung dengan parti di mana 60% bukan Melayu, hanya 30% lebih sikit saja Melayu? Jadi kalau orang Melayu, misalan Bersatu, PAS, kalau mereka yang tinggalkan Perikatan atau meninggalkan kerajaan baru,
maka tak bolehlah salahkan UMNO dengan barisan. Bukan UMNO barisan yang tinggalkan PAS dan PBBM. PBBM dan PAS yang tinggalkan UMNO barisan. Jadi mereka saja nak jolok, nak suruh Bersatu dan PAS marah, kecil hati, merajuk, maka bolehlah cerai. Dan kalau dah cerai tu sah lah, halal lah kalau nak kahwin yang lain. Jadi tak tahulah adakah ini matlamat mereka nak menimbulkan kontroversi, nak jolok, cari gaduh, supaya bila berlaku pergaduhan, maka mereka boleh cerai dan kahwin orang lain, kahwin baru. Tapi nampaknya mereka ni bongkak dan takabur. Dan cakap mereka ni macam sudah tidak ingat sebagai orang Islam ni, Tuhan yang menentukan. Kita boleh rancang, kita boleh plan, plot dan buat macam-macam. Tapi akhirnya yang menentukan bukanlah kita. Tengoklah Anwar Ibrahim tu. 40 tahun duduk idamkan jadi Perdana Menteri Malaysia. Rancang untuk jadi Perdana Menteri Malaysia. Dia tinggalkan PAS tahun 82. Masuk UMNO. Lepas tu dia bergaduh dengan Mahathir. Tak juga jadi Perdana Menteri. Bergaduh dengan Pak La. Tak juga jadi Perdana Menteri. Bergaduh dengan Najib. Tak juga Perdana Menteri. Akhirnya bergaduh dengan Muhyiddin Yassin. Confirm dia nak jadi Perdana Menteri. Tengok-tengok Ismail Sabri Yaakob jadi Perdana Menteri. Jadi macam mana dia rancang 40 tahun. Kalau Tuhan tak izin, tak jadilah. Dan mungkin orang UMNO ni kena sedar sikit. Jangan takabur sangat. Jangan bongkak sangat. Sebab orang yang takabur bongkak ni akhirnya, macam Anwar Ibrahim ni, tak ke mana juga. Dan kita kena akui, dalam 114 kursi yang kerajaan baru pegang tu, berapa saja hak UMNO dan Barisan Nasional. Dan bukan semua dalam yang UMNO Barisan Nasional tu setuju untuk meninggalkan PAS dan Parti Bersatu. Segulungan kecil saja, 1 dozen saja dari kesemua tu. Jadi kalau mereka nak cuba merancang untuk nak tinggalkan PAS dan PBM ataupun nak bercerai dengan PAS dan PBM supaya mereka boleh kahwin partner baru, bukan semua 40 lebih di dalam UMNO Barisan Nasional tu setuju. Dan akan berlaku perpecahan di dalam UMNO. UMNO akan pecah dua. Separuh saja akan setuju, lagi separuh tak setuju. Jadi akhirnya bukan perikatan yang hancur, UMNO BN yang hancur. Dan jangan lupa, PAS dengan Parti Bersatu ni tidak ada masalah dengan PKR ataupun DAP. Mereka mungkin selisih faham dari segi politik. Dan pada tahun 90 mereka sudah biasa bersatu. Masa zaman Pakatan Rakyat pun mereka sudah biasa bersatu. Dan Parti Bersatu pun pada tahun 2018 dah biasa dah bersatu dengan PKR dan juga DAP. UMNO tak pernah. UMNO has always been boleh katakan the warlord. UMNO sentiasa menjadi ketua, tak pernah jadi pengikut. Tapi sekarang ni UMNO kena terima hakikat mereka ialah pengikut, bukan lagi pemimpin. Walaupun Perdana Menteri dari UMNO, tapi Perdana Menteri dari UMNO sebab Parti Pribumi dan juga PAS menyokong Perdana Menteri dari UMNO. Kalau PAS dan Parti Pribumi tidak menyokong Perdana Menteri dari UMNO, maka Ismail Sabri tidak akan jadi Perdana Menteri. So, you are there also with the support of other parties. You bukan di situ kerana you kuat
atau kerana you gagah, oleh kerana you mempunyai majoriti yang tertinggi, tapi you di situ oleh kerana Parti Pribumi dan juga PAS bertolak ansur. Parti PAS, Parti Pribumi sanggup korban kuasa politik, kongsi kuasa semata-mata untuk perpaduan ummah. Kalau PAS dan Pribumi tidak give way, tidak bertolak ansur, tidak beralah untuk UMNO, mereka tahu UMNO ni sikap dia bongkak. UMNO ni agresif. UMNO ni kalau tak boleh jadi Perdana Menteri, mereka lebih rela tengok perikatan hancur dari benar orang lain jadi Perdana Menteri. Kalau aku tak boleh jadi Perdana Menteri, lebih baik hancur kerajaan ni. Itu sikap UMNO. Dan PAS dan Pribumi tahu UMNO ni rela bakar kelambu kalau marah nyamuk. Jadi daripada kelambu kena bakar, okey beralah lah. Tolak ansur lah. Bagilah UMNO jadi Perdana Menteri. Semata-mata untuk selamatkan kerajaan perikatan dan untuk selamatkan perpaduan ummah. Tapi ada batasan. Ada limit. Dan kalau you exceed the limit, kalau you melampaui batasan, maka Parti Pribumi dan PAS pun akhirnya akan kata, okey lah, go to hell lah. Kalau you nak macam tu lah. Biar hancur. Lepas tu, kita tengok apa berlaku. Sebab yang akan rugi ialah UMNO. Sebab PAS, Pribumi, mereka as government ke, opposition ke, mereka boleh berterusan. UMNO ni yang susah nak jadi opposition. UMNO ni yang mesti in control. It's UMNO's problem. Orang lain ni, dia boleh ikut apa UMNO nak. Jadi, betul ansur lah sikit. Beralah lah sikit. Orang lain dah bagi jalan untuk UMNO ambil jadi Perdana Menteri. Muhyiddin sudah letak jawatan macam apa UMNO nak. Enough lah. Peganglah jawatan Perdana Menteri dan buatlah kerja. Sebab bergaduh tentang kerajaan ni mesti dipanggil kerajaan BN ke, kerajaan PN ke, itu tidak penting. Yang penting is lives and livelihood. Nyawa dan periuk nasi. Apa rancangan Perdana Menteri baru untuk menyelamatkan nyawa dan periuk nasi rakyat Malaysia? Itu sepatut jadi fokus kita. Bukanlah bergaduh tentang kerajaan BN atau kerajaan PN. Adakah kerajaan PN ni tidak pernah wujud bila-bila masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.